Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati. Mudahkan matematik anda. Cikgu ada satu rajah dalam skor pertama. Tanganlah cepat sikit noh. Tadi kita tahu kalau sudut di sini 30. Okey. Sini 1, sini 2. Sini adalah square root 3. Okay. Kalau di sini 30, di sini 90, di sini mesti berapa darjah? Wah, jadi 4. Okey. Sudah tentu sini 60 darjah. Daripada mana datang 60 darjah ni? 80 tolak 90 tolak 30. Okey, katalah yang ni kita tahu dah 90. Dua ni jumlah dia mesti berapa? 90. 90. Maka yang di sini boleh kita ambil sebagai 90 tolak 30. Betul tak? Yang ni kita abaikan sebab dah memang 90 dah. Dua ni jumlah ni adalah 90 darjah. Kan? Jumlah dia. Maka kalau kita ada 30 dekat sini, sini mesti 60. Kalau di sini 50, sini mesti berapa? 40. Kalau sini 70, sini mesti berapa? 20 kan? Maka dekat sini kita panggil dia sudut pelengkap. Sudut pelengkap. Okey, nak melengkapkan. Dia hanya berlaku dalam sukan pertama je. Dalam sukan kedua tak boleh dah sebab dia 90 ya kan? 90 tolak 30. Okey. Jadi kalau secara amnya cepat. Okay, kalau di sini theta, di sini kena berapa? Sudut pelengkap dia. Ya, ini secara amnya sudut pelengkap. Senang tu je nak faham. Okey, katalah tengok tadi ya, sini 60 kan? Sini 30. Kita tahu tadi sin 30 adalah 1/2. Sekarang tengok kat sini pula. Kalau cikgu nak sin 60. Okey. Berapa? Sin 60. Kita duduk kat sini. Mana opposite kita? Sini kan? Dia masih kita Square root pegang 3. sudut. Ya. Jadi square root 3/2. Nampak ada? Daripada satu rajah dia boleh dapat sin 60. Okey, sin 60 ni sebenarnya kita boleh ambil kalau ada soalan lah ya. Sebenarnya 90 tolak 30. 90 tolak 30 sudah tentu sudut ni. Ya. Samalah square root 3/2. Ni kita panggil dia sudut pelengkap. Dia melengkapkan untuk jadi 90. So yang ini kita abaikan. Okey, so kalau tengok di sini cos 60 pula dalam rajah kita. Apa? Kalau kita duduk kat sini, sini A kita. Kalau duduk kat sini, sini A kita. Sama dengan 1/2. Nampak? Yang tadi pun sama, tengok tadi ya. Ni. Kan? Cos 60. So sama lah kat sini pun. Daripada satu rajah ni pun dah kita boleh dapat dah. Okey. Kalau tan 60 pula? Square root 3. Square root 3. Okey. Per dengan 1 kan? Yang ni bahagi ni. Kalau tadi tan 30, ni bahagi ni. Okey. Cuba tengok tadi ya. Kalau sin 30
tahu tadi adalah 1/2. Okey, kita tengok sekarang. 1/2 ni sama dengan cos 60 kan? Nampak tak? Sin 30 1/2. Cos 60 pun 1/2. Jadi kita boleh katakan sin 30 samalah dengan cos 60. Dah. Ini kesimpulan kita boleh buat lah. Sebab dia duduklah satu rajah ni. Nampak duduklah satu rajah. Okey, jadi sin 30 sama dengan cos 60. Okey. Kemudian kalau tengok pula tadi cos 30. Cos 30 tadi apa? Square root 3/2. Kan? Jadi square root 3/2 adalah sin 60. Betul tak? Jadi sini samalah dengan sin 60. Ni adalah sama dengan 1/2. Yang ni sama dengan square root 3/2. Daripada satu rajah kita boleh dapat macam-macam. Ya? Okey, cuba tengok tan 30 pula tadi. Okey, tan 30 daripada sini 1 per square root 3. Okay. Tapi kita ada tadi tan 60 adalah square root 3. Kalau terbalikkan tan 60 ni akan jadi, kalau 3 ni akan jadi 1/3. Ataupun dekat sini pun tak apalah. Okey, 1/3. Kalau kita tengok dua ni, bolehkah cikgu kata tan 30 sama dengan tan 60? Bolehkah? Bolehkah? Tak boleh kan? Okey. Kalau cikgu terbalikkan yang ini, yang ni akan jadi siapa? Okey, so yang ini adalah 1 per tan 60. 1 per tan kita tahu adalah cot 60. Tu saya nak tahu, kena tahu banyak. Yang ni tak apalah. Jadi itu bermaksud ni 1 per square root 3. Sini pun square root 1/3 bermaksud apa? Yang ini ni juga dia akan sama dengan cot 60. Okey. Nampak tak? Dapat dia jadi sama. Tadi adalah square root 3 tan 60. Tak boleh nak kata tan 30 sama dengan tan 60. Tak boleh kan? Tan 30 akan sama dengan cot 60. Sebab dia datang daripada sudut pelengkap. Ini sudut pelengkap untuk melengkap. Jadi kita tengok latihan, kita boleh nampak lagi lah. Okey, salin ni lah. Tengok satu soalan. Ni bentuk soalan SPM lebih tanya macam ni. Ni paper 1 lah, kalau macam ni mudah ni. Okay, diberi cos alpha 4/5. So alpha ni tak tahu duduk pada dia. Tapi alfa tu duduk di antara 9 dengan 90 je. So sukuan ke berapa sahaja alfa ni boleh masuk? Sukuan apa? Sukuan pertama. Sukuan pertama. Jadi kalau tengok, jangan tengok soalan lagi. So kita fikir rajah dulu. Okey, kita buat rajah dulu sukuan pertama punya saja. Jadi senang sikit atas. Sikit kan? Kalau buat dengan tu tadi tak pernah jencik. Okey. Baik. So alpha mesti duduk kat sini. Kita akan tulis alpha. Ya, dia macam tulis 8 infinity. Atau 8 terbalik. Okey, ini adalah alpha kita. Baik. Kalaulah dia bagi, ni pun salah tulis ni. Sebenarnya kita kena tulis 4/5.
je hak yang depa bagi. Betul-betul. Okey, jadi cos alfa sama dengan 4/5. Dekat mana 4, dekat mana 5 dalam rajah kita? kat bawah. Kat bawah, kat adjacent. Kat sini. Okey. Yes. 5 kat mana? Hypotenuse. O, apa kata O tu? Dekat H. Kalau di sini 4, di sini 5, sini berapa tak tahu? Dah tentulah 3. Nampak tak? Kuasa besar teorem Pythagoras. Ada 2, satu lagi boleh cari. Tapi dia hanya berlaku untuk segitiga bersudut tegak saja. Right angle triangle sahaja. Baik. Boleh dah cari semua ni. Tengok dulu. Kalau sin, nak buat berapa jawapan? Sin alfa. Tengok pada raja. Apa falsafah sekarang? 25. 3/5. Nampak tak kuasa raja? Kuasa raja pula tak kuasa teorem Pythagoras. Nampak? Tu. Ada hak ni je, satu benda ni saja hak dia boleh cari dah. Tan alfa pula. 3/4. 3/4. Okey. Sek terbalik siapa? Cos. Terbalik cos. Okey, kalau cos 4/5, second 5/4. nampak tak? Cosecant alpha pula terbalik siapa? Terbalik sin. Okey. 5/3. Cot pula. Dah tentu terbalik tan. Lengkaplah 6. Dia bagi 1. So 5 lagi boleh cari dengan kuasa raja. Yang ni dalam maths pun ada tapi tak ada lah second, cosecant, cotangent tu. Dia setakat sin cos tan sahaja. Okey, so yang ni kena tahu lagi sebab ada guna pula lepas ni. Baik, sekarang baru kita tengok. Nampak tak ni? Yang baru belajar tak sat. Dekat mana yang 90 tolak alfa tu? Sudah tentulah dekat sini. Sinilah pelengkap dia. 90 tolak alfa. Nampak tak? Ni kegunaan apa ni pelengkap. Ya, sudut pelengkap dia dekat sini. Baik, sekarang tengok. Sini pula A dia. O dia. Sini A dia. Sini H dia sama. H sama dengan alfa tadi. Okey. Sekarang tengok pada cos 90 tolak alfa. Siapa sekarang? 3/5. 3/5. Nampak tak? Dia sama dengan sin alfa. Kan tadi kita kata dah. Sin alfa sama dengan sin 60 sama dengan cos 60. Yang ni cos sin 30 sama dengan cos 60 yang tadi ya. Samalah jadi 3. Okey. Sin dia pula. Siapa sekarang? 4/5. Ya, 4/5. Okey, tan pula 4/3. 4/3. Okey, betul tak? Dia sama. Cot alfa sama dengan tan 90 tolak alfa. Okey, second pula. Second terbalik siapa? Second terbalik siapa? Balik cos. Terbalik cos. Okey, cos dia yang ni. Jadi 5/3. Kan? Okey, cosecant pula terbalik siapa? Sin. Terbalik sin. Sin dia yang ni. Terbalik dia 5/4. Cot pula terbalik siapa? Sudah tentulah terbalik tan dia. Jadi 4/3 sekarang 3/4. Siaplah. Ini bentuk soalan yang untuk menggunakan pelengkap. Sekejap tengok contohlah, tengok soalan je. Okey, dia bagi dekat kita sin 54 dengan cos 54.
Tapi dia minta sin 36. Macam mana nak buat tu? Nampak. Nampak. Jadi sin 54. Cos 54 dah ada nilai. Sin 36. Memanglah boleh tekan kalkulator. Tapi di sini dia kena guna hak yang dia bagi tu. Okey? Baik. So apa langkah pertama kita? Okey. So langkah pertama kita tengok 36. 36 ni duk sukuan ke berapa? 36 sukuan apa? Sukuan pertama. Sukuan pertama. Okey, katalah dekat sini 36. Okey. So kita nak tahu 36 dekat sudut pelengkap dia ni berapa? 90 Okey, so 3. Jadi tadi kita kata sini adalah tak ada apa lagi, kita masuk dulu PH. Okey, so 36 dekat sini. So di sini kena berapa? 54. Nampak tak? 54. Kan? Betul tak? Okey, so tengok kepada rajah ni. Tengok kepada rajah ni kan. Kalaulah sin 36. Tengok pada rajah ni, sin 36, sin siapa per siapa? O per H kan? Betul? O per H kan? So, O per H. Kalau kita ambil 54 ni, siapa O per H ni? Sin ke cos? Kalau duduk kat 54. Kalau O per H. Betul lah. Jadi cos dia sama dengan cos 54. Cos 54 ada nilai dah. Ada kan? Ada. Ambil je lah. Nampak tak? Kegunaan sudut pelengkap tak sah. Yang kita tahu bahawa sudut ni, kalau sin, sudut ni dia akan jadi cos. Tu sudut pelengkap tadi. Ni kegunaan dia. Okey? Jadi dia bagi 54. Dia kena bagi nombor yang hak boleh kira dapat jumlah 90 lah. Dia tak mungkin lah dia bagi soalan hak yang apa ni, tak ada, yang tak boleh dapat 90. Tak mungkin lah. Dia kena bagi, tengok 54 dengan 36 kan pasangan dia 90. Jadi kita tahu kalau sin 36 adalah O per H. Tak ada, sin 36 tak ada nak cari. Tapi kita tahu cos 54 adalah O per H. Jadi automatik kita tahu sin 36 samalah dengan cos 54. Cos 54 ada, ambil je lah. Okey, faham? Yang ni tak apalah sebab kosek je. Kosek tu siapa per siapa. Ni apa 54 dah ada kan, tak ada masalah lah. Okey, so kosek sama dengan siapa? Kosek sama dengan Hypotenus per dah, tak payah. Ingat kosek. Kosek ni siapa lawan siapa ni? Kosek 1 per Lawan sin. 1 per sin. Okey. Ni hak pengetahuan minggu lepas. Hak itu. Okey. Jadi 1 per sin 54 lah sama dengan kosek kan? Okey. Sin 54 ada diberi tak? Ada. Ambil lah nilai ni. Bubuh saja. Okey, cuba tekan kalkulator berapa jawapan. Di sini tak ada jawapan ni, kena bagi jawapan. 1 per ambil 4 tempat perpuluhan. 1 per 0.8994. 899 pun. 1 point. Kita ambil 4 tempat perpuluhan. 3 kita ambil 4. Dia macam log. Kita ambil 2361. 2, 3, 6, 1. Orang lain sama ke?
Sama. Okey. Baik. Okey. Sekarang kita tengok kod pula. Kod nak cari macam mana ni? Kita andaikan hak mula-mula kita belajar. Nah. O A H. Baik. So kita ada di sini sin theta. Ni semua dah tahu dah. Sin theta adalah O per H. Okey. Cuba kita modify dia supaya O duduk sorang-sorang. Apa jadi? Kalau O duduk sorang-sorang. Sebab cikgu duduk O sorang-sorang ni, tak mau H ni lah. So H ni kena naik atas kan? Jangan buat sini. Kalau buat sini dah kena buat bracket. Dia akan jadi H sin theta sama dengan O. Betul tak? Ya, H sin theta sama dengan O. O opposite. A je tu. Yang kedua, kita ada cos theta A per H. Modify pula supaya A duduk sorang-sorang. Jadi H cos theta. Jangan ambil cos theta H. Jadi sudut pula. H tu adalah sisi. Dan yang ketiga tuang. Dan theta adalah root of A. Okey. Baik. Sekarang kita tengok. Boleh nampak yang ni O kita tadi adalah H per sin theta. Jadi kita ambil sajalah yang ni. Situ. Kan kita ganti. O tu ganti dengan H sin theta. Lepas tu per A pula ambil hak ni. A pula kita ambil hak ni. Oh, bawah. Okay. Jadi perhatikan. H boleh mati kan? Tinggallah sin theta. Ini special untuk tangent. Tangent boleh dicari melalui sin dengan cos juga. Bukan setakat tua sahaja, ya. Baik. Kalau tan theta adalah sin per cos, apa jadi kalau cot theta? Sudah tentulah terbalikkan yang ini, ya. Jadi dia akan jadi cos theta per sin theta. Ini satu lagi pengetahuan. So dalam masa form 3 itu tak ada lagi yang ni. Pengetahuan ni kita balik kepada jalan taksat. Yang dah kod 54 ni. Ni boleh jawab lah dah. Kod 54 dah kita tahu tak sah kan? Okey, so kod 54 kita dah tahu dah cos 54. Theta tu 54 lah, tak sah pakai theta kan? Bahagi dengan sin 54. So kita boleh jawab lah. Ambil je lah nilai ni. Cos 54 di atas, sin 54 di bawah. Okey, lah. Apa jawapan. Kalau tak ada pengetahuan sat-sat, memang yang ni tak boleh buat. Sebab dia tak ada dalam rajah. Dalam rajah tu yang ada pecahan tadi. Yang ni dia tak boleh buat dalam pecahan. Okey, dah kira berapa jawapan? Masuk aja. Cos 54 punya nilai, sin 54 punya nilai, tekan je kalkulator. Kita cikgu apa jawapan? 0.72. 0.72.
72, 6. Yang ni yang melibatkan sudut pelengkap. Okey, so satu lagi sebelum kita berhenti, kita nak tengok pula sudut yang baru nak pergi tajuk pertama, sudut negatif ni. Yang lain. Okey. Okay, sekarang nampak tak skrin cikgu ni? Yang baru ni. Rajah ni nampak tak? Nampak cikgu. Okey. Baik. Kalau yang sebelum ni kita kira sudut dari 0 sampai hipotenus. Okey, itu adalah sudut positif. Jadi kalau 50 darjah duduk dalam sukuan pertama. Okey, itu adalah sudut positif. Tapi dia mungkin juga boleh berlaku kalau sudut ni 50, 310. Okey. Kalau di sini 310, dalam ni berapa darjah? 50 kan? Okey. Tapi kita tak kata dalam ni 50 darjah kalau kita ukur dia dari 0 sampailah ke hipotenus. Okey, dari sini. Maka di sini dia jadi sudut negatif. Itu nak kena faham. Bila kita kata sudut negatif, bermaksud dia ikut jam. Kalau sudut positif dia lawan jam. Okey? Kita tengok betul ya. So sini lawan jam, sudut besar. Tapi dia masih berada di sukuan keempat. Nampak rajah ni? Okey, dia masih berada dalam sukuan keempat. Itu dia katakan sudut negatif. Jadi kalau cikgu ubah dia, okey, dia tak ubah sendiri lah. Dia tak ubah sendiri ya. Kalau di sini. Okey. Baik, di sini kena berapa? Di sini kena berapa? Dia kena melengkapkan satu pusingan. Satu pusingan berapa darjah? 360. 360 kan? Jadi kalau 360 tolak 230. Jadi sudut ni kena berapa? 130. Maka di sini kita tak kata 130, kita kata negatif 130. Nampak tak? Itu merupakan sudut negatif. Kalau sudut positif, kita lawan jam. Kalau sudut negatif, kita ikut jam. Tapi dia berada dalam sukuan ketiga. Sebab ikut ni. Boleh faham? Okey, jadi dia boleh berlaku sudut negatif. Okey, kalau sukuan ketiga. Kalau sukuan kedua, okey, katalah di sini cikgu ambil 140. Okey, kalau di sini 140, di sini kena negatif berapa? Di sini kena melepasi 180 lah sebab dia masuk belah sini. Belah sini. Kan? Okey, cuba tekan kalkulator. 360 tolak 140. Betul tengok dalam kepala. Sini kena berapa? Negatif? Ya. Macam tu. Nampak tak? Itu maksud sudut negatif yang ada dalam topik kita lah.
Ni sudut negatif. Sudut positif tak ada, sudut negatif. Sudut negatif dia adalah sudut yang kita kira ikut jam. Ya. Okay, so sebelum kita berhenti, kita tengok soalan. Okey, ungkapkan setiap fungsi trigonometri berikut dalam sebutan nisbah sudut tirus trigonometri. Seterusnya cari nilainya dengan kalkulator. Tak apalah bertekan je. Tapi dia nak sudut tirus dia. Yang ini sama dengan sudut tirusnya apa? Okey. Baik, macam mana kita nak buat? Sudut negatif. Yang ni negatif 325. Sudah tentulah dia kena duduk sukuan pertama. Berapa darjah? Berapa darjah? Nak bagi lengkap 360. Kita je Ustaz. 35. Dia kena 35 kan? Dia kena 35 kan? Ya. Yang 35 ni lah positif. Yang 35 ni lah kena positif. Okey? So yang ini bermaksud cos, kita baca bahasa Melayu dan bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu tu pelik sikit. Okey. Cos berapa darjah Ustaz? 35. Okey. Dia sukuan ke berapa ni sekarang? Dia jatuh sukuan pertama kan? Kalau sukuan pertama positif ke negatif? Bagi cos Semua positif. positif. Okey, bila cos 35 tak ada menggunakan rajah, tekan saja kalkulator, buhlah jawapan. Okey? Tu kegunaan negatif, sudut negatif. Okey. Boleh faham tu? Tekan dalam kalkulator kan? Okey. Seterusnya. Sebelum kita berhenti ya, tembok selesai dua ni. Okey, kalau negatif 124 ni dia akan duduk dalam sukuan ke berapa? Pertama, kedua, ketiga, keempat? Ketiga. Yes, ketiga. Jadi, kalau kita tengok dia akan duduk di sini. Yang ini yang negatif 124. Okey. Negatif 124. Maka sudut positif dia berapa? Kalau sini negatif 24, sudut positif positif dia berapa? 236 kan? 236 kan? Okey. So kita kata di sini sama dengan tan 236. Okey. 236 pula dia nak sudut tirus sekarang. 236. 236 ni sampai sini. Okey, kalau dalam ni saja berapa? Yang merah ni, tengok yang merah ni 236 sampai sini, tapi yang kecil ni yang tak guna. Kena nak kira. 236 tolak 180. Sebab yang ni berapa? 236 tolak 180. Apa sudut tirus dia? 50. 56. 56. Okey. So bersamaan dengan tangent 56 lah. Ni sudut tirus dia. Yang ni sudut dalam sukuan ketiga tadi kan? Yang ni adalah sudut tirus. Okey, so fikir pula. Dalam sukuan ketiga tangent positif kan negatif? Positif. Tak payahlah bubuh negatif kat depan. Tekan aja lah kalkulator. Tangent 56 berapa? Kalau nak check pula, tekan je lah tangent dalam kurungan negatif 24. Sama dah. Dah boleh check dengan kalkulator. Tak masalah. Okey? Dia kata dengan menggunakan kalkulator cara ini. Okey, last. Negatif 115 ni akan berada dalam sukuan ke berapa? Masih berada dalam sukuan ketiga kan? Kalau ikut ni 115. So di sini kena berapa darjah nak melengkapkan 360? Nampak dia Ustaz? 360 tolak 115. Kita nak tengok sukuan kedua dia berapa?
Berapa? 245. 245. 245. Okey. Jadi di sini adalah 245 lah. Maka kita kata di sini samalah dengan, ambil hak positif dia dulu. 2, 4, 5. Okey. Baru fikir macam tadi pula. Sudut dalam ni kena berapa? Enam. Negatif. 95. Berapa? 245 tolak 180 kan? 65. Berapa? Okey, sin 65. Sekarang fikir. Soalan ketiga, sin negatif ke positif? Negatif. Negatif. Bubuh di depan ni. Okey? Bubuh di depan. Yang tadi ni kebetulan dia semua positif. Ni sukuan keempat, dia positif. Ni sukuan ketiga, tangent dia positif. Tapi sin dia, jangan terus ambil negatif buh di belakang ni. Tak mungkin. Tengok sini tu tak bubuh pun depan. Nampak? So kita kena fikir yang ni. Ya. Lepas tu tekan saja kalkulator, bubuhlah negatif 4.0. Okey, yang ni pun 56 1 poin lebih kot. Tak 56 berapa tekan kalkulator? 1 poin. Tak 56 tadi. 1.483. 483 ada lebih tak belakang? Ada Berapa? 1.48256. Oh, 256. 256 ambil 26 lah. 256 kan? Ambil 2. Ya. Kalau kos 35 5 poin. 0.81915. 91592. Okey. Kalau sin 65 tak sah? Yang last lagi sama semua orang senang. 0.9063. Okey. Tapi yang ini saja yang special dan negatif. Sebab dia duduk sukuan ketiga. Sukuan tak ubah. Walaupun dia kira ke bawah. Yang kata hak ni 1 ni 2 ni 3 ni 4 pula. Tak. Sukuan tak ubah. Dia masih lagi sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Cumanya kita kira ikut bawah. Okey, kalau sudut tu adalah sudut negatif. So selesailah sudut negatif kita. Okey, terima kasih.